Okay, so sekarang ni kita tengok untuk LO kita yang kedua, which is a differential rate equation. Okay. Okay, so yang ni adalah learning outcome kita yang kedua. Okay, so definition differential rate equation apa? Okay, so definition dia adalah untuk differential rate equation adalah relationship between rate of reactant. So reactant dia berkurang kan? Okay, so berkurang kita panggil dia sebagai disappearance. Okay, kadar pengurangan of reactant. So kalau reactant ingat berkurang, so kadar dia kita tulis negative sign. Okay, untuk simbol dia, simbol untuk differential rate equation. And the rate of, so kalau produk dia terbentuk, dia hasil produk, so kita panggil dia sebagai rate of formation. Okay, so rate kalau untuk produk, simbol dekat sign dia kita akan letak positif. Okay, so how to write differential rate equation? So let's say kita ada equation A plus B reactant and product dia adalah C plus D. Okay, so dia punya stoichiometric coefficient kat depan ni kita tengok A, B. So yang ni A dengan B maksudnya reactant akan berkurang dengan kadar A dengan B. Okay, so produk akan bertambah dengan kadar C and D. Okay, so produk C dia akan bertambah banyak C mol lah. Dia akan bertambah sebanyak D mol. Okay, so make sure bila kamu nak buat differential rate equation, kamu kena pastikan equation tu adalah balance. Okay, so selalunya diberi dalam bentuk balance lah. Tapi kalau tak balance, walau macam mana pun kamu kena check juga. Kalau tak balance, kamu kena balancekan dia punya equation. Okay, so macam mana kita nak tulis differential rate equation? Okay, so kita nak tunjuk hubungan kadar pengurangan dengan kadar pertambahan untuk produk. Okay, so kat depan sekali mesti tulis rate lah, kadar. Okay, ni adalah kadar dia. So macam mana kita nak kira dia punya kadar tindak balas? Rate equals, so A tu adalah reactant. So reactant A, B pun sama reactant. Okay, reactant akan berkurang. So kena letak negatif lah. Negative 1 divide by A. Okay, kita tengok dia punya coefficient A. Lepas tu reactant dia apa? Okay, so berkurang, change in concentration. D tu maksudnya kita simbol untuk kadar perubahan. Okay, change in concentration A divide by times, against time. So DT. DT tu adalah time taken, kadar perubahan masa. Okay, ataupun kita panggil dia perubahan masa lah. So kat atas tu ada change in concentration divide by time taken. Okay, so ratio dia berapa? A. So 1/A lah. Dan kat depan tu kena letak negatif. Kenapa dia negatif? Sebab negatif tu reactant berkurang. So negative sign tu menunjukkan dia berkurang. Okay. B pun sama, B pun reactant. So equal B, A akan berkurang dengan ratio A. B akan berkurang dengan ratio B lah. Okay, so yang ni kita akan letak negatif 1/B. Change in concentration B. So DB divide by time taken DT. Okay, lepas tu kita rumuskan dengan produk. Okay, so produk equal produk bertambah. So kena letak positif. Okay, so produk kita siapa? DC. So 1/C concentration C, change in concentration C divide by time taken DT. Okay, so kalau D positif 1/D. Okay, lepas tu dia punya concentration, change in concentration D divide by DT. Okay, so ni adalah relation dia. So ni relation, kalau negatif ni maksudnya reactant berkurang dan produk akan bertambah. Okay, semua value ni adalah menunjukkan rate of reaction. Ni pun sama juga, maksudnya kita nak guna kadar tindak balas, kita nak kira, kita boleh kira kadar tindak balas berdasarkan differential rate equation. Okay, so maybe dia bagi D, change in concentration D ataupun DC. Okay, semua ni adalah value yang sama. Last kamu akan dapat rate of reaction, which is value dia adalah value yang sama. Okay, semua ni adalah kadar tindak balas. Rate sama dengan change in concentration A
Rate equal change in concentration B divided by dt dan seterusnya. Okey, value ni adalah mesti value yang sama. Sebab ratio kita buat perkadaran antara A dengan B, B, C dengan D dan seterusnya. Okey, so question number 1. Yang ni kita cuba tulis dia punya differential rate equation. Okey, so ingat reactant sebelum arrow adalah reactant, selepas arrow adalah produk. So produk mesti bertambah, reactant mesti berkurang. So rate equal, okey, equation kalau tengok equation diberi dah balance. Okey, so kita tulis je kat depan rate equal negative 1/2 D, jangan tulis A pula sebab dia dah bagi spesifik dia punya reactant. So kena tulislah dia punya reactant SO2 divide by DT. So ingat make sure kena ada negative sign sebab reactant. Okay, equal produk positif 1/2 D concentration SO divide by DT. Okay, so kena ada positif sebab dia produk. Okay, equal juga. Okay, yang ni 1/1 lah. Atau plus. Koefisien dia 1 kan. So letak je DO2 divide by DT. Okay, so dah settle. Ni adalah untuk question number 1. So kita cuba buat question number 2 pula. Okay, so question number 2. Reactant negatif, produk positif. Okay, so jadi negatif dN2 divide by dt equal 1/3 negatif d concentration H2 divide by dt. Okay, produk positif 1/2 d change in concentration NH3 which is ammonia divide by dt. Okay, so make sure kena ada kat atas ni kena ada sign lah. Sign positif negatif berdasarkan reactant ataupun produk. Okay, lepas tu dia punya coefficient. Make sure balance equation. Okay, question number 3. Ni tadi kita cuba buat dia punya differential rate equation sahaja. Yang ni kita dah melibatkan dia punya calculation. Okay. So kalau boleh kena keluarkan betul-betul information yang diberilah. Soalan yang pertama disebut rate of disappearance of oxygen. Okay, so rate maksudnya apa? Okay, saya transfer dulu dan bentuk dia bagi information tu dalam bentuk kita punya equation. Okay, rate kadar tindak balas change in concentration D change in concentration against time, so dt. Okay, disappearance maksudnya berkurang, so kena ada negatif. Oxygen, so kita punya substance adalah oxygen, so kat dalam ni kena letak O2. Okay, so yang dia bagi ayat yang panjang-panjang ni kita tukar dalam bentuk formula dia akan jadi negatif DO2 per dengan DT. So kena ada juga negatif kat sini sebab disebut kat sini adalah disappearance. So equal 0.020 molar per second. Okay, so ni adalah rate kadar tindak balas, rate of reaction. Okay, so rate of reaction kena ingat dia mesti always positive value. Rate tak ada negatif Yang ada negatif tu adalah differential rate equation. Kita punya simbol tu. Okay, yang tu kena ada negatif. Tapi kalau value kadar tindak balas mesti always positif. So ingat value dia always positif kadar tindak balas. Okay, differential rate equation sahaja yang akan ada negatif. Okay, so kalau reactant differential rate equation dia mesti ada negatif lah. Okay, ni information dia bagi. Okay, question number 1. Write the differential rate expression for the above reaction. Okay, ni untuk semualah. Okay, so kita letak semua kat atas ni. Nombor 1. Okay, above expression. So yang pertama kat depan kena tulis rate. Wajib Okay, so depan mesti ada rate equal reactant. Okay, berkurang negatif 1/4 D NH3 divide by dt. Okay, yang kedua negative 1/5 DO2 change in concentration 2 divide by time. Okay,
equal juga produk bertambah 1/4. Okay, ni produk. Concentration NO divide by dt and equal positive 1/6 d H2O divide by dt. Okay, so tu adalah untuk jawapan yang pertama untuk differential rate equation for the above reaction. Okay, yang kedua, determine the rate of reaction. Dia nak cari sekarang ni rate of reaction dia berapa. Okay, so bila rate of reaction dia, nak cari apa rate? So sekarang ni soalan bagi information about oxygen. So bila about oxygen, maksudnya kamu kena buat relation dengan oxygen lah. Okay, berdasarkan differential rate equation yang kita bagi untuk satu reaction ni. Okay, O2. Dia bagi O2 kan. Okay, O2 dengan rate. Okay, so yang kedua ni kena keluarkan information lah. Rate dia equal negative 1/5 di O2 per dengan dt. Okay, dah. Lepas tu dia bagi information negatif DO2 per dt kan. Okay, so kamu buat je macam ni. Equal, saya letak kat luar 1/5 bracket negatif DO2 divide by dt. Masuk kita letak sekali ni. Baru nampak sikit beza dia. Okey, equal 1/5. Ni dia dah bagi dalam information tadi. 0.020. Okey, sudah dapatlah 1/5 darab dengan 0.020. Okey, so berapa dapat jawapan ni? 0.2 bahagi dengan 5. Okey, so nanti kamu akan dapat 0.004. Okey, unit apa? Molar per second. So ingat unit rate means change in concentration over time. So kalau ikut yang dibagi ni memang dalam molar per second. So kamu akan dapat molar per second lah. Cuma kamu kena buat relation antara rate dengan rate of disappearance for oxygen. Okey. Itu soalan nombor 2. Okey, kita cuba buat soalan yang ketiga pula. Determine the rate of formation water. Okay, so kita tengok water, mana relation water? Ni water. Okay, tadi kita dah dapat rate kan? Okay, ataupun kamu nak combinekan dia antara O2, nak buat relation antara O2 dengan water pun boleh. Nak buat relation antara water dengan rate pun boleh juga. Okay. So, nombor 3. Okay, so berdasarkan yang kita tulis tadi, differential rate untuk reaction tu, rate equal positif 1/6 di H2O divide by dt. Okay, so yang dia nak adalah rate of formation. So rate change in concentration water per dt formation, maksudnya positif. Okay, so kamu akan dapat apa? Kamu akan dapatlah 6 darab dengan rate. So jadi apa ni? 6 darab dengan rate tadi kita dapat 0.004. Okey, so nanti kamu akan dapatlah dia punya jawapan final answer dia adalah darab 2 tu 6 darab dengan 0.004. So dapatlah final answer 0.024 unit apa? Molar per second. Okey, itu jawapan yang ketiga, ni jawapan yang pertama. Ini adalah yang kedua, yang ni jawapan yang pertama. Okey, so kalau boleh keluarkan dulu dia punya equation berdasarkan information yang diberi.